اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pagi Jumaat. Yang mana insya-Allah seperti biasa pagi ini, hari ini kita akan masuk pada kitab yang baru, iaitu kitab Taqribul Ikhwan fi Ta'allumi Aqaidil Iman karangan iaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Wangah Wakaf Budiskam. Baik, jadi sebelum kita mulakan, insya-Allah kita akan baca Fatihah kepada pengarang kita, iaitu Ayah Diskam. Gelarannya Ayah Diskam, nama dia Abdul Qadir Wangah Wakaf Budiskam. Fatihah. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ini sebuah risalah yang dinamakan dia Taqribul Ikhwan fi Ta'allumi Aqaidil Iman. Buka depan sekali. Ini sebuah risalah. Bermula ini ialah sebuah risalah. Bila sebut risalah, iaitu kitab yang kecil. Yang dinamakan risalah ini, nama dia Taqribul Ikhwan. Pasal takrib ni mendekatkan daripada saudara-saudara. Maksudnya nak mendekatkan diri dia dengan saudara dia dalam Islam. Itu sebagai tajuk. Fi ta'allumi aqaidil iman, nak mendekatkan saudara-saudara dalam Islam tadi tu di dalam hal keadaannya di dalam belajar akan akidah iman. Nama kitab dia gitu. Itu sebagai nama kitab lah. Taqribul Ikhwan, mendekatkan saudara-saudara di dalam Islam di dalam keadaan belajarkan akan akidah iman. Dia kata mendekatkan ikhwan tadi tu i'tirad yang timbul atau lagi akan timbul. I'tirad ni kritikan.
yang timbul ataupun bantahan. Kitab Rumi tu ada ni tak? Ada muka depan ada. Kat ini. Tak ada, Ustaz. Oh, tak ada. Lepas tu kat ini, saya tanya kat ini senyap tu. Maknanya ada ke? Oh, tak ada Maknanya saya baca Ustaz, depan ni. Ustaz kitab ni dia ada dua-dua. Rumi dan Jawi. Yang Jawi tu yang Ustaz baca ni. Dua-dua. Dua muka. Dua. Tak di muka Ustaz depan. Yang jauh ni ada. Yang kitab Rumi tak ada Rumi. Rumi ada muka depan sekali Ustaz. Rumi ada Jazulina. Muka depan sekali. Ni saya baca muka depan, bukan baca dalam ni. Saya baca muka depan. Saya kata kalau saya akan baca kitab, saya akan baca dekat kulit dulu. Saya takkan baca dalam terus. Jumpa lagi Jazulina. Apa saya apa? Teruskan Ustaz. Okey cuba cari saya maklum saya punya style saya takkan baca masuk dalam terus. Jadi kalau cara punduk kita baca kulit dulu Buku makulat dari tu yang sama bukan buku lain, buku yang sama ada. Saya punya buku tak sama, saya buku sini. Tak, dia orang kebanyakannya 90% dia memang 90% dia orang ni beli yang apa tu, yang terjemahan. Kalau tu dah ada senang lah, mana lagi senang cari. Muka surat Rumi, muka surat 3 Okay, baik. Dia kata i'tirad yang timbul. I'tirad ni bantahan ataupun kritikan yang timbul atau lagi akan timbul. Jadi belajarkan akan akidah iman ni ialah i'tirad. Kerana i'tirad yang timbul apa? Kerana kritikan-kritikan yang timbul atau lagi akan timbul di atas jalanan ini. Di atas jalanan ini jalanan apa? Jalanan aqaidil iman. Asal aqaid ni jamak bagi akidah. Akidah ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Asal bin iqdun, simpulan. Asal akidah. Asal simpul. Kita ikat tu. Sebab tu kita panggil akidah. Sebab kita punya iman kita susah nak terlucut. Sebab dia dah ikat dah. Simpul. Dia dah simpul mati dah. Tapi boleh terlucut. Kalau orang tu tak ada iman, terlucut lah. Sebab tu panggil akidatul iman. Aqaid ni akidah. Plural Kalau singular dia akidah. Akidah ni asalnya simpulan iman. Akidatul iman ni simpulan iman. Ibaratkan seperti iman kita tu diikat dengan iman. Ikat. Simpul. Tapi cuma orang Melayu kita dah jadikan akidah tu jadi cakap bahasa Melayu dah. Akidah. Sedangkan akidah tu maksudnya simpulan iman. Dia kata di atas jalan ini, di atas jalan aqaidul iman. Janganlah diberasa menyakut sekali-kali sesudah pada fikir yang baik dan reti ibarat ulama. Jangan kita rasa kita berasa kata menyakut ni bersangkut paut. Maksud kita rasa kita ni dah pandai. Sesudah pada fikir yang baik. Sesudah pada fikir yang baik dan renti. Renti ni apa? Renti faham. Renti itu maksudnya faham. Bukan rantai. Kitab Rumi tulis rantai ke renti? Ini. Dia kitab tulis renti ke rantai? Renti. Renti okey. Renti ni maksud faham Dan faham ibarat ini cakapan-cakapan ulama. Ibarat ni tuturan ataupun cakapan. Itu panggil ibarat. Baik.
Qala al-musannif rahimahullah. Menghimpunkan. Ustaz, apa maksud menyakut ni? Menyakut ni bahasa kampung, maksudnya dia berasa menyangkut, maksudnya dia rasa apa? Senang. Dia rasa macam dia berasa menyangkut sekali rasa contohlah saya mengaji kan. Menyangkut elok ni. Sangkut elok maksudnya faham. Berasa faham. Tu. Menyangkut molek. Orang Kelantan, orang Tani kata. Bila mengaji tu, oh nyangkut dia kata nyangkut. Nyangkut ni maksudnya faham lah. Seronok macam tu. Jangan rasa seronok je tu. Dia berasa seronok sekali-kali. Maksudnya jangan rasa senang lenang lah. Kita dah belajar tu sebab ada i'tirad. Kerana ada bantahan, ada kritikan. Cuba fahamkan ibarat-ibarat cakapan-cakapan ulama. Kalau orang kampung, orang Kelantan cakap Jarana menyakut ni. Dia kata menyakut ni. Contoh makan nasi tu. Oh nyakut ni. Dia kata. Faham ya Jarana? Kita tak bisa cakap macam tu. Orang Kelantan. Macam sedap ni. Tak bisa cakap Jarana dah, orang Kelantan dah. Dia tak piau dah. Duduk KL lama sangat. Dia kalau orang Kelantan sungguh tu, dia cakap gitulah. Dia tadi cakap gitu. Menyakut dia kata. Oh nyakut ni. Dia tak cakap menyakut, dia kata nyakut. Dia kata. Dah habis. Menghimpunkan dia. Ini risalah berserta dengan sedikit nasihat. Jadi kitab ni dia sertakan dengan nasihat sekali. Ayah Diskam ni dia suka bagi nasihat. Oleh Abdul Qadir bin Wangah Waqaf Budi Skam Fatani. Dalam palas rangkuk. Dalam palas ni saya dah pergi. Saya dah pergi dia punya pondok tempat dia. Siapa-siapa suka haraplah berhubung sama yang menghimpun atau anak-anaknya yang disediakan. Telefon 073-485-099. Tak ada dah telefon ni lama. Tidak dibenarkan mengecapkan dia dengan ketiadaan izin pengarang. Maksudnya cap mohon tu maksudnya dia tak bagi taswir, photostat lah. Kena minta izin daripada pengarang. Dah habis. Itu mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bini'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala man anzara bin nari. Wabashir bil jinan. Wabasharaka wabashir. Basyara. Wabashara. Wabashara boleh tak? Kalau wabashir tu fi'il amar. Maksudnya hendak menggembira lah engkau. Tak apa. Wabashara. Wabashara bil jinan. Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengok yang Arab. Alhamdulillah. Dia terjemahan tak ada Arab. Saya tolong terjemahkan. Alhamdulillahi. Bermula segala puji itu. Lillahi. Ay mustahaqqun lillah. Diberhakkan bagi Allah. Maka bermula segala puji itu. Diberhakkan bagi Allah. Allah mana? Allazi tafaddala. Allah Ta'ala allazi tafaddala alaina. Allah Ta'ala yang memberi kelebihan lah ia Allah di atas kita.
Allah Ta'ala yang memberi kelebihan lah, ia Allah Ta'ala di atas kita. Siapa kita tu? Tulis. Ai ummatul muslimin, umat Islam. Jadi Allah Ta'ala berikan kelebihan di atas orang Islam. Berikan apa? Tafaddala bi ni'matil islami, dengan nikmat Islam. Dengan nikmat Islam. Wal iman, dan dengan nikmat iman. Iman kita dah maklum. At-tasdiqu ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksudnya Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada kita di atas orang Islam ni dengan nikmat Islam dan nikmat iman. Itu yang kelebihan yang paling besar sekali. Itu yang pertama. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan kesejahteraan itu. Dia tolong terjemah saya tolong terjemah. Bawah tu tak ada. Dan rahmat dan kesejahteraan itu ala man anzara, turunlah kedua-duanya rahmat dan salam tadi tu di atas mereka. Mereka mana? Yang menakutkan mereka itu dengan api neraka. Siapa dia man anzara tu? Nabi lah. Maksudnya Nabi yang menakutkan dengan menceritakan dengan api neraka. Nabi menakutkan. Satu. Wa basyara bil jinani, dan memberi dan minta turunlah kedua-dua tadi tu, selawat dan salam tadi di atas mereka yang membawa berita gembira lah mereka tadi tu dengan syurga. Siapa dia yang membawa berita gembira? Iaitu Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad juga. Tu dia. Siapa dia? Man anzara. Siapa dia? Mereka yang menakutkan dengan api neraka. Mereka yang menceritakan berita gembira tu. Siapa dia? Sayyidina Muhammad. Ialah penghulu Nabi kita Muhammad. Sayyidil Mursalin. Penghulu bagi segala Rasul-Rasul. Sayyidil Mursalin ini penghulu bagi segala Rasul-Rasul. Sempat tulis tak Jamarina? Ulang sikit lagi tentang Sayyidina tadi, apa Ustaz lepas? Yang mana? Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Penghulu kita. Siapa dia? Muhammad. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Mursalin. Sayyid ini penghulu bagi segala Rasul. Wa ala alihi. Dan kita minta selawat dan rahmat tadi juga, dan rahmat dan kesejahteraan tadi juga turun di atas keluarganya. Alihi itu keluarga. Keluarganya keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya sahabat Nabi. Ajma'ina. Takkid pada kata sahbihi. Sekalian mereka itu sahabat Nabi. Habis itu. Itu di mukadimah bahasa Arab dia. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Daripada bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam tu. Amma ba'du. Maka hei sekalian kekasihku. Kekasih di sini dengan mana? Anak cucu dia. Maka hei sekalian kekasihku.
dan saudara-saudaraku. Ini saudara di dalam Islam, saudara di dalam agama. Al-ukhwa fid din. Ha, apa dia? Syukurlah kamu dan terima kasih kamu akan Tuhan. Syukur ni maksud hendak syukurlah kamu. Syukur ni apa? Apa makna syukur? Dobek kat tepi, tulis kat tepi. Syukur itu ialah, dobek kat tepi, Ayah Marina. Syukur itu ialah kita menggunakan, syukur itu ialah kita menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu ialah kita menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, yang Allah berikan kepada kita itu untuk jalan keredaan, untuk jalan keredaan Allah. Untuk jalan keredaan Allah. Seperti, sikit lagi. Seperti Tuhan beri kita mulut. Seperti Tuhan beri kita mulut dan dapat kita bercakap. Dan dapat kita bercakap. Intaha. Nampak? Sempat lagi. Ajar Zulina. Boleh Ustaz? Sempat Boleh Okey, baik. Itu maksud syukur. Syukur ni ialah kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita itu untuk jalan keredaan Allah. Seperti Tuhan beri kita mulut, dapat kita bercakap dengan dia. Dapat kita bercakap. Itu panggil syukur. Itu bahasa Melayu lah. Bahasa Arab ni, kalau syukur, sarful amdi, apa? Jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Tu. Kalau bahasa Arab gitu takrif dia. Tapi saya bagi bahasa Melayu lah, senang. Tu takrif syukur. Dia kata, hendak syukurlah kamu dan terima kasih kamu. Terima kasih tu ataf tafsir pada syukur. Terima kasih tu kita panggil sama masuk dengan syukur. Dan terima kasih kamu akan Tuhan. Sebab apa tu kita kena terima kasih? Sebab apa tu kita kena bersyukur pada Tuhan? Kerana beberapa nikmat. Sebab tu nikmat Allah Ta'ala tu tak terbilang. Wa in ta'undu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika bilanglah oleh kamu akan nikmat Allah, la saya tidak terhitung. Saya tidak terhitung akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala tu. Tu dia. Alhamdulillah. Sampai situ. Kemudian dia kata, dan budi yang ia Allah Ta'ala tu kurnia kepada kita. Budi ni apa? Tulis. Buat baik. Budi tu makna buat baik. Dan buat baik yang ia Allah itu kurniakan. Yang Allah Ta'ala kurniakan, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa dia? Iaitu beberapa nikmat. Apa dia? Menjadi ya Allah akan kita manusia. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai manusia.
Ha, itu dia panggil Allah Ta'ala buat baik pada kita. Tu. Iaitu menjadi ya Allah Tuhan akan kita manusia serta mentaufik serta memberi kekuatan serta kuasa untuk mentaati itu taufik khalqu qudrati fi ta'ati. Apa dia? Taufik kita dah belajar. Bila sebut taufik, Allah Ta'ala berikan kekuatan kita untuk melakukan ibadat. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan. Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita untuk kita melakukan ibadat. Itu panggil taufik. Sebab tu dia tak tulis hidayah. Dia tulis taufik saja. Serta mentaufik akan kita. Mentaufik tadi berpegang dengan agama Islam. Lagi pula dia kata kita berpegang dengan agama Islam. Satu. Dan memberi pula. Memberi pula. Tanya Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat Islam dan iman. Dan memberi pula yang ini seperti menjadi ia Allah akan kita manusia tadi tu. Menjadi apa pula? Memberi apa pula? Tadi Allah Ta'ala berikan kita jadi manusia. Memberi pula akan kita akal. Allah Ta'ala berikan kita pada akal juga. Allah Ta'ala berikan kita akal fikiran. Akal fikiran mana? Yang boleh menjaga kita. Yang boleh menjaga kita dengan dia. Dengan akal fikiran tadi. Allah Ta'ala berikan akal fikiran kita tadi. Yang boleh kita jaga dengan dia. Menjaga apa? Akan keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala lah yang beri keselamatan kita pada diri kita dunia dan akhirat. Ni tak ada payah mana sebab ni khutbah saja. Dan membenar ia Allah akan kita. Jadi dan membenar ini dan menjadilah. Mengizin, membenar tulis mengizin. Membenar yang mana mengizin, tulis itu. Dan mengizin ia Allah akan kita, ini akan manusia. Bahawa kita berbekal. Bahawa kita berkekal. Berkekal tadi. Dengan beramal. Ini nak tahu berbekal. Macam mana yang dikatakan berbekal tu? Dengan beramal. Dan menurut akan hukum-hukum syarak. Jadi Allah Ta'ala mengizinkan kita tu daripada berbekal. Yang ini apa maksud bekal? Dengan kita amalkan. Dan menurut akan segala hukum-hukum syarak. Tetapi dengan bermacam-macam amalan lah. Jadi amalan tu macam-macam. Banyak amalan tu. Bukan khusus satu saja. Tidak. Amalan tu macam-macam. Apa dia? Apa dia amal tadi tu? Iaitu beramal tadi. Dengan menurut hukum syarak tadi tu. Mengerjakan yang wajib. Ini mengerjakan apa-apa yang wajib. Pada syarak. Dan patang daripada yang ditegah. Apa pantang? Tulis tu pantang. Yang ini menahan diri daripada perkara yang ditegah. Patang tu dengan mana? Pantang tu lah, pantang. Apa pantang? Menahan diri.
Menahan diri daripada yang ditegah. Daripada perkara yang ditegah. Iaitu haram. Dan makruh. Dan membenar ia pula. Membenar maknanya mengizin. Dan mengizin ia Allah Ta'ala pula. Dan mengizinlah ia Allah Ta'ala pula beramal yang sunnah-sunnah. Supaya kita dapat beramal dengan sunnah-sunnah bagi yang loba-loba. Bagi mereka, bagi orang. Bagi orang yang loba-loba. Jadi bagi orang yang nak suatu kepada lebih. Atau panggil loba. Yang loba maksudnya nak suatu kepada lebih. Itu loba. Keuntungan. Jadi Allah Ta'ala izinkan pula beramal yang sunnah bagi orang yang loba ini, bagi orang yang nak suka kepada lebih. Habis. Dia kata tadi, beramal tadi tu kepada membanyakkan bekal bagi hari akhirat. Jadi kita amal tu untuk apa dekat dunia ni? Untuk kita membanyakkan bekalan kita pagi hari akhirat. Yang tidak ada manfaat padanya. Yang tiada manfaat ini, yang tidak ada gunanya. Padanya pada hari akhirat itu tak ada guna apa? Oleh harta-harta dan anak-anak. Harta tak boleh bantu kita, anak-anak tak boleh bantu kita. Tak ada manfaat. Baik. Dia kata selain ini melainkan, yang ini selain dengan melainkan daripada bekal-bekal amalan-amalan akhirat. Amal sikit. Melainkan bekalan-bekalan amalan-amalan akhirat. Itu dia. Amalan akhirat mana? Yang dikerjakan di atas dunia. Ini nasihat dia nasihat kat kita. Mari tengok. Maka sangat sesalah dan sangat rugilah. Ini nasihat. Bagi mereka-mereka yang segan dan malas. Segan tu malas juga. Bahasa orang tadi panggil segan tu malas. Mereka-mereka yang segan dan malas. Daripada berbekal dan beramal. Dia kata rugilah. Daripada kita tinggalkan amalan. Kat mana? Dia. Sana. Jadi tengok dia kata. Dia kata, maka sangat sesallah. Kita rasa menyesal. Dan sangat rugilah bagi mereka-mereka yang segan dan malas. Daripada berbekal dan beramal. Yang ialah asal pekerjaan yang sebenar-benar. Kalau kita ambil yang basic saja tu, asal rugi sajalah. Ibaratnya kita kerja tu, OT pun tak ada. Memang tak mau ambil OT, ambil yang asas je. Itu juga dia kata, sangat rugilah, sesallah kita. Bagi mereka yang malas daripada berbekal dan beramal. Yang ialah beramal tu asal pekerjaan. Jadi, rugilah kalau kita tak beramal, dia kata. Kerana asal pekerjaan yang sebenar-benar terhadap kita kepadanya, kepada pekerjaan tadi. Di dalam masa hidup kita di atas dunia ini. Dunia ini dunia yang sementara.
Sebab tu Nabi sebut, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ialah tanaman bagi akhirat. Nabi sebut. Dunia tu dipanggil tempat bercucuk tanam. Lepas tu kena usaha kita buat amal ibadat. Kena belajar, kena mengaji. Kena usaha. Usaha belajar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ialah tempat bercucuk tanam ataupun tempat tanaman bagi akhirat. Dunia ni, tempat kita ni, duk buat ni. Kita kena bercucuk tanam kuat sikit. Kena beramal lah. Habis. Hendaknya saudara-saudaraku. Hendaknya saudara-saudaraku ketahui akan bahawasanya bergala dan menyakur. Bergala ni faham tak bergala? Ini bahasa petani ni. Duk bergala. Nyakur ni mencangkul tu lah. Kalau bergala ni kita buat benang. Bergala. Bergala panggil apa bahasa kita, Hajar Rana? Bajak tanah kan. Membajak tanah. Membajak akak ini. Membajak. Kalau buku Rumi tu tulis bertani, tu betul ke Ustaz? Bertani tu. Bertani tu. Tapi itu dia dah tasrik dah tu. Itu Kalau tak, kita tak dia bagi itulah dekat bawah tu dia translate lah. bertani tu macam petani lah. Dia bergala ni untuk orang yang ada benang. Tu hancurkan tanah tu kan. Dia membajak lah. Bagi bajak. Dia macam membajak. Bertani tu tak ni sangat lah. Yang eloknya, saya mengaji dulu tu, dia kata, buat benang. Ini sangat, dia kata bergala ini dengan kita membuat benang. Menyakur. Menyakur ni kita buat kebun. Mencangkul tu lah, buat kebun. Tengok dia kata. Hendaknya saudara-saudaraku ketahui akan bahawasanya bergala. Yang ni bergala ni kita buat benang. Dan menyakur. Mencangkul buat kebun. Umpamanya itu. Berat belaka. Tu semua tu berat tu semua tu. Nyakur. Gala. Berat semua tu. Akan tetapi. Sungguh pun kata berat. Bila kita pandang kepada akhirat. Bila kita pandang kepada akhir. Akhir itu pekerjaan. Tulis itu. Bila kita pandang ini. Bila kita tilik di dalam mata hati kita. Kepada akhir. Ini kepada akhir pekerjaan itu. Iaitu senang kita pada masa buah. Kalau orang buat kebun tu, kalau buah tu kata senang. Macam contoh orang buat apa, duk tanam. Duk tanam buah, tak nak tanam buah. Memang berat semua tu, siapa tak mau. Kalau semua tak mau buat. Tapi dia nak apa? Nak kesenangan selepas daripada kita buat bergala tu, buat menyakur tu. Ustaz? Ustaz? Ya. Dia tambah mana bergala dan menyakur tu dengan membanting tulang 4 kerat. Membanting? Membanting tulang 4 kerat. Maknanya bersungguh-sungguh lah. Membanting tulang 4 kerat. Dia bukan maksud itu. Dia nak cerita kata. Dia tambah maksud bergala dan menyakur tu. Dekat bawah tu lah. Tambahan maksud kan. Nak menyatakan bersungguh-sungguh lah. Bersungguh lah. Maksudnya kena sungguh. Boleh jadi lah. Boleh buat, boleh juga. Tak kami sikit Hajar guna kitab terjemahan siapa ya? Terjemahan. Siapa? Tulisan siapa? Terjemahan siapa? Diselenggarkan oleh Kuai bin Wah Anwar Haji Ma'afwan.
Dia tulis tu diselenggarakan saja. Ha? Diselenggarakan oleh YB Mullah Anwar Haji Mu'al Al-Fakir Ahmad Suhaimi Abdul Manaf. Oh, tak kenal. Dia tak kata terjemah, dia kata diselenggarakan. Selenggar tu apa? Maksudnya dia Hmm. mengaji Diselenggara maknanya Dia selenggarakan. maksudnya dia mengaji dengan guru, lepas tu dia ambil apa yang ngaji dia tulis. Kau macam tu? Tak, dia karangan Abdul Qadir, tapi bawah tu di selenggara. Selenggara ni maksudnya apa? Maksudnya saya tak faham selenggara tu. Mungkin dia tolong tafsirkan tu. Disyarahkan. Syarah saya rasa. Syarah. Syarahkan. Oh, syarah kan. Dia tulis Dia kena- Rumi. Dia Rumi. dirumikan. Ini sepenuhnya Rumi. Saya beli kat Shopee, Ustaz. Tapi Ya, setakat sama lah dengan apa yang Ustaz baca dengan apa yang di Rumi tu sama lah. Sama. Sama tak apa. Sama tak apa. Baik, habis. Jadi dia kata, itu semua berat-berat belaka. Akan tetapi, sungguh berkata berat pekerjaan tu tadi. Pekerjaan bergala, menyakur. Tetapi bila kita pandang ini, kita tilik di dalam mata hati kita, kepada akhir itu tulis. Yang ni kepada akhir pekerjaan itu, iaitu senang kita pada masa berbuah. Bila buah tu nanti, bila ada buah berkebun dan semua tu, esok-esok kita senang. Itu maksud dia. Maka dengan pandangan itulah. Pandangan apa? Pandangan akhir pekerjaan. Tulis itu. Maka dengan pandangan itulah, pandangan apa? Iaitu akhir pekerjaan tadi, kita tahu kata pekerjaan-pekerjaan itu mesti dihadapkan. Ini mesti dikerjakan. Dihadap dengan dia dikerjakan. Mesti kena kerjakan. Walaupun berat. Ini walaupun berat sekalipun. Walaupun berat pun kena buat juga. Sebab apa? Kerana manfaatnya. Kerana manfaatnya. Manfaat bergala menyangkut tadi tu. Bagi kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Untuk kita ni sendiri. Bagi kita sendiri. Ini tulis. Pada masa berbuah. Yakni pada masa berbuah. Yang dikatakan bagi kita sendiri itu. Yakni pada masa berbuah. Jadi manfaat tu dapat kat kita. Faedah tu dapat kat kita. Maka sesallah bagi mereka-mereka yang malas pada ketika musim buah. Maka ini misalan. Ini dia buat ni contoh je. Misalan saja. Bergala menyakur tu. Ini misalan bagi semata-mata pekerja yang kita nak buat belanja di atas wakaf. Ini nak buat contoh. Bagi semata-mata pekerjaan, kalau kita duduk ni kerja apa ikutlah. Ni dia cerita dia duduk kampung. Kerana kalau orang kampung ni bergala, berkebun. Tu je. Justru kita fikir, kita tak kira lah kita duduk dekat KM macam tu lah. Kita kerja tu nak apa? Boleh duit untuk apa? Untuk kita, kesenangan kita. Begitu juga amalan ibadat kita. Kita mengaji buat apa? Untuk kita beramal. Bukan ngaji lepas. Ni tengok. Maka ini bergala dan menyakur tadi misalan contoh bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakaf. Wakaf tu apa? Tulis. Yang ni tempat berhenti iaitu di dunia. Wakaf tu yang ni tempat berhenti iaitu di dunia. Jadi kita nak buat belanja dekat di atas dunia ni, tempat berhenti kita ni. Atau di atas danga. Danga jua. Danga ni tempat teduh. Tulis tu. Orang pelih bagi cakap danga. Kaedah danga.
Tempat teduh. Atau di atas dangar. Dangar ni tempat teduh. Orang Kelantan bercakap dangar juga. Bisa dengar macam mana dangar? Ya, pernah. Zaman-zaman kecil dululah. Hidup Kelantan tak berdengar. Hidup KL tak ada dengar dah. Melainkan kalau kita baca kitab dengar. Atau di atas dangar jua. Tempat teduh. Serta dapat pula dikerjakan pada kali yang lain. Apa kali yang lain? Yang ni dapat kita buat pada yang lain tahun. Oh, disebut dangau. Samalah. Lagi pula, dapat pula dikerjakan pada kali yang lain. Maksudnya apa? Kalau kita ada dangar, ada tempat wakaf tu, tempat kita berteduh. Bila esok tahun depan nak buat lagi, nak buat cangkul semua, boleh kita duduk situ balik. Tempat tu ada. Terkata, dapat pula dikerjakan pada kali yang lain, yakni pada tahun yang lain. Tapi syarat dia, selama tidak habis umur kita. Apa? Apa maksud selama tidak habis umur kita? Selama mana umur kita tu panjang. Tu kata tak habis umur. Orang tani panggil tak habis umur. Umur tak habis lagi dia kata. Mana umur panjang lah. Kalau tidak habis umur, tidak umur pendek. Selama tidak pendek umur kita. Habis tu ada pendek tulis itu. Dia cakap bahasa kampung je. Ini sekam ni. Adapun pekerjaan amal ibadat, sembahyang, puasa umpamanya. Umpamanya ini. Adapun pekerjaan amal ibadat. Dia punya apa? Nasihat dia panjang Nasihat dia panjang. Tu. Dia nasihat dia tu tak silap tu. Sampai muka surat. Muka surat 6 tak silap. Muka surat 7. Kalau kitab saya lah. Dia beri nasihat panjang. Tak apalah, nasihat tu dia bagus untuk kita beramal ibadat macam tasawuf jugalah. Adapun pekerjaan amal ibadat sembahyang puasa umpamanya ini, maka tertutuplah pintunya. Apa maksud tertutup? Yakni dengan nisbah yang baik. Adapun jikalau nisbah yang jahat, maka tidak tertutup lagi. Seperti jikalau kita itu jahil. Dia kalau maka tertutuplah pintunya, pintu orang yang beramal tadi. Apa tu tutup? Masa tu tutup ni, sentiasa kita melakukan amalan ibadat. Dengan sampai nyawa kita pada batang halkum. Dapat kita mengerjakan ibadat tu sampai nyawa kita kat batang halkum. Dan di situlah. Apa di situ? Iaitu pada sampai nyawa kita pada batang halkum tu. Baru kita nyata bahawasanya nasihat-nasihat guru itu betul-betul. Yang ni betul ni, yang ni betul belaka. Betul-betul belaka. Tambah sikit. Bila esok dah sampai nyawa dekat batang halkum tu, baru kita ingat kata, nasihat guru-guru tu semua betul belaka. Dah baru ingat. Suatu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali sebut, Man lam yamut, lam yaral haqqa. Barang siapa yang belum matilah ia seorang tadi tu, dia tidak nescaya lam yaral haqqa, nescaya tidak melihatlah ia seorang tadi tu akan kebenaran. Cuba tengok orang jahil selagi mana tak mati tu tak nampak kebenaran. Nak mati tu pun nampak. Betul kata Imam Ghazali, man lam yamut lam yaral haqqa. Barang siapa yang belumlah ia seorang tadi tu akan mati, tak sampai mati lagi,
Nescaya tidak menampaklah ia akan kena kebenaran. Tak nampak kebenaran. Nak mati semua nampak. Nawaz Zalim Ha. Lepas tu dia kata, dan di situlah baru kita nyata bahawasanya, baru kita jelas, terang, bahawasanya nasihat-nasihat guru itu betul-betul, ini betul-betul belaka. Maka adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia supaya beramal dengan tidak? Tak maaf. Maka adakah pada ketika itu, jika mana? Ketika nyawa duduk di batang halkum tadi tu, dapat minta hantar balik ke dunia supaya beramal? Dapat ke tak? Dia kata apa? Maka tidak. Tidak. Ini dah ada dua tu masuk 6 kali. Tidak boleh. Yakni tidak boleh. Ataupun tidak boleh. Tidak. Nak kata tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Nak kembali dah. Hanyalah tetap berjumpa dengan balasan amal yang baik bagi yang beramal baik. Panjang lagi ni. Nanti kita sambung balik lah. Maka tertutuplah pintunya. Sambung situ kita ulang balik nanti. Wallahu a'lam. Maka tertutuplah pintunya, nanti kita sambung minggu depan insya-Allah. Dan minggu depan nanti saya baca balik Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Indah minkum taqabbal. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Saja.